Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar develop Android apps project menggunakan Android Studio. So first you create open Android Studio project. Kita akan nampak satu interface macam ni. Lepas tu kita akan start new Android Studio project. Okay, sini kita boleh pilih project template untuk phone and tablet, wearable, TV, automotive, Android things dan sebagainya. So kita pilih phone and tablet dan kita akan pilih empty activity. Okay, for this application kita akan guna nama my new app. Okay, untuk test saja. Okay, kemudian package name dia biasanya dia terbalik dengan URL. Okay, kalau URL kita mynewApp.example.com, biasanya kita akan gunakan terbaliklah com.example.mynewApp. Okay, save location ni di mana tempat kita save project kita. Kita boleh browse kat mana kita save nanti. Okay, so dalam Android Studio project lah kan. Okay, language kita boleh pilih. Dulu hanya ada Java, sekarang ada Kotlin. Kita akan belajar guna Java lah. Kemudian ada minimum SDK. Minimum SDK adalah requirement yang paling rendah sekali untuk apps kita run. Kalau anda guna, kita set KitKat, tapi ada user guna ice cream sandwich, maknanya dia tidak boleh run application kita lah. Okay, so saya akan pilih Android KitKat. Finish. Okay, dia akan keluar satu window yang mana menunjukkan Android Studio IDE. Okay, dalam IDE ni ada beberapa perkara penting yang kita akan lihat. Yang pertama sekali adalah menu di atas ni. Menu di atas ni akan membantu anda untuk develop app. Okay, contohnya kita boleh edit, copy, paste and navigate. Kita boleh arrange code, kita boleh reformat code, kita boleh run. Okay, semuanya ada dalam menu ni. Okay, di sebelah menu ni kita ada nama app kita, my new app, dan kita ada dia punya address di mana kita simpan folder dia, folder project untuk apps ini. Okay, dan seterusnya di belakang ni adalah file yang kita buka sekarang. By default dia akan buka mainactivity.java. So ini location dia. Okay, dan di bawah ni adalah breadcrumb untuk kita project navigation merujuk kepada file yang kita sedang buka. Okay, kalau kita buka activity_main.xml, okay, dia akan tukar di mana file tersebut berada dan kita boleh navigate lah kan. Okay, boleh navigate. Contoh kita nak tukar drawable IC launcher kan, boleh. Okay, alright. Seterusnya di sebelah kiri kita ada Android project structure. Okay, so, kalau saya kecilkan dia ada apps folder. Okay, dan juga dia ada Gradle script. Okay, okay. So apps, dalam app punya folder kita ada manifest folder, Java folder dan resource folder. Okay, dalam manifest kita ada satu file saja iaitu Android manifest. Okay, macam kalau kita naik kapal terbang, kita ada passenger manifest kan. Dalam passenger manifest tu akan menyimpan semua maklumat penumpang yang akan naik satu kapal terbang yang akan berlepas kan. Okay, so sama juga untuk Android project ataupun Android application, kita boleh simpan segala maklumat berkenaan Android apps kita dalam manifest.xml. Okay, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut. Seterusnya kita ada satu Java file. Java folder. Dalam Java folder ni kita ada 3 folder yang mana nama dia sama dengan nama package kan. Okay, so yang bawah ni kita tengok Android test, yang test ni kita abaikan sebab kita
kita masih belum develop lagi, kita tak mau test lagi lah kan. Okay, so kita buka file package, folder package ni. Okay, dalam tu ada main activity.xml. Jadi kita double klik, dia akan buka file yang ada dalam folder tersebut. Okay, so ini adalah main activity.java. Main activity.java adalah file yang default dia akan create untuk kita bila kita mula-mula buat sesuatu projek Java Android. Okay, kemudian kita pergi pada resource. Kita ada drawable untuk kita letakkan gambar. Okay, layout ni untuk kita simpan segala layout ataupun user interface untuk kita punya Android apps. Okay, bitmap biasanya kita install, kita isikan dengan icon dan values. Okay, dalam values kita ada colors, kita boleh simpan value colors, strings, styles dan sebagainya. Okay, so Gradle pun Gradle biasanya kita guna untuk automatically compile our Android apps. Okay, alright. So sebab apa dia akan buka dua file ini dalam secara default? Sebab apa dia buka? Sebab yang pertama, activity_mail.xml adalah user interface untuk anda punya apps. Dan main activity.java adalah coding di belakang user interface tersebut. Okay, kalau kita tengok coding dia ada bagi tahu r.layout.activity_main. Okay, activity main ni refer kepada file activity_main.xml. Okay, so kita tahu ini adalah coding di belakang user interface activity_main.xml. Okay, kita akan tengok yang pertama, activity_main.xml. Di sebelah kiri kita ada palette. Palette ini adalah tempat kita simpan widget-widget yang biasa kita akan guna untuk kita punya Android project contohnya text view, button, image view. Okay. Dan dia ada kategori kan. So ini common. Ini text, berbagai jenis text yang kita boleh pilih. Text view biasanya label saja. Plain text ni adalah input yang ada tanda garis di bawah ni adalah untuk kita masukkan input. Plain text untuk teks biasa. Password dia akan masking kita punya password. Ni password dalam bentuk numeric, dia masking, and then keyboard dalam bentuk numeric sahaja. Email dia akan validate email kita, phone, okay, postal address dan sebagainya lah. Okay, kemudian kita ada button, ada chatbox, radio group, radio button dan sebagainya. Okay, dan lain-lain lah. Nanti boleh explore sendiri. Alright. So di bawah ni kita ada component tree. Okay, so dalam Android Studio biasanya kita akan ada layout. Okay, layout tu akan merangkumi satu user interface. Okay, dan di dalam layout tu barulah kita akan letakkan widget-widget yang berkenaan Contohnya kalau dalam ni dia akan terus create text view widget dan dia terus tulis hello world So bila dia tulis hello world tu dia akan keluar di dalam kita punya UI. Okay, so di mana dia berada? Text view ni berada dalam constraint layout. Kalau dalam ni lah. Okay, so di dalam bentuk tree dalam layout kita boleh letak widget. Okay, ataupun dalam layout kita boleh letak another layout. Dan dalam layout tersebut baru ada widget. Okay, layout ni nanti akan diterangkan lebih lanjut dalam video-video yang lain lah. Alright. Seterusnya kita akan tengok dia punya layout design dan layout blueprint. Dekat sini boleh pilih nak tunjukkan design ataupun tunjukkan blueprint Okay, design and blueprint. Okay, alright. Kemudian kita boleh tukar kita punya orientation sama ada nak guna landscape ataupun portrait ataupun kita nak guna untuk watch, car door dan sebagainya, night mode. Okay, cuba night mode. Okay, kita berubah. Bergantung pada kita punya theme kan.
Okey, kemudian kita ada jenis-jenis phone yang kita boleh gunakan sebagai layout. Contoh dekat sini saya pilih telefon 5 inci 1080 kali 1920 pixel 420 dpi. Okey, ini adalah Pixel Phone by Google. Okey, seterusnya ini adalah API level. Dalam ni saya ada download dua API level 28 dan 29. So, saya akan gunakan 29. Sebelah dia adalah application theme, tema bagi aplikasi anda. So anda boleh pilih. Contoh yang popular sekarang kita ada material design punya theme. So boleh pilih lah. Katalah saya pilih dark. So dia akan tukar background jadi hitam, tulisan jadi putih. Okey. Ataupun kita boleh tukar kepada yang kita suka lah. Okay. So ini saya akan guna light sajalah. Seterusnya kita akan tengok bahasa bagi apps kita. Okay. Untuk membolehkan apps kita dipasarkan di tempat-tempat yang tidak, mungkin main dia bukan bahasa Inggeris, kita boleh gunakan bahasa-bahasa lain. Contohnya bahasa Jepun, kan? Bahasa Cina dan sebagainya. Nanti kita boleh setkan kita punya widget ni boleh ditukarkan kepada bahasa-bahasa yang tertentu. Alright. Okay. So di sebelah sini kita ada attribute. Okay, attribute ni apa? Attribute ni attribute kepada widget yang kita dah letakkan. Contoh kita klik hello world. Okay, text view dia akan highlight dan dia akan paparkan attribute mengenai widget tersebut. Okay, so dekat widget, dekat attribute ni kita boleh tukar contohnya saya nak tukar teks yang dipaparkan. So saya boleh tukar kat sini. So welcome. Okay. Okay. Kita juga boleh tukar secara programmatically, kan? Secara programmatically kita tengok di atas ni kita ada code. So bila kita tukar code, kita juga boleh tukar teks yang kita nak paparkan. Okay. So tadi kita ada constraint layout. Dalam constraint layout kita ada text view. Okay. Dalam text view ni kita ada dia punya attribute. Kita boleh tukar. Okay. Kalau nak tengok, kita tukar pada split supaya kita boleh tengok code and design. Okay. So katalah saya tukar welcome to my new app. Okay. So dia akan automatically tukar dalam kita punya layout. Okay. So bergantung pada keadaan, kita akan gunakan coding ataupun kita juga akan gunakan secara UI. Okay. Okay. Jadi apa yang kita nak buat sekarang? So untuk permulaan kita akan belajar macam mana nak tukar teks tersebut secara program. Okey, jadi untuk kita tukar perkataan ni kita kena guna coding lah. So untuk permulaan kita akan buat bila sesuatu apps tu dilancarkan, dia akan tukar perkataan yang keluar di sini. Kat sini dia welcome to my new app. So kita akan tukar kepada perkataan lain. Okey. So untuk itu kita pergi kepada main activity.java. Okay, so kita dah set content view. Ini semua automatically created when you create and drop project. So kita ada class main activity, dia akan add compact activity dan dia akan ada satu function, nama function dia onCreate. Okay, function onCreate ni override daripada add compact activity. Maksudnya dia dah ada dalam add compact activity, kita override semula supaya kita boleh tukar implementation dia di bawah ini. Okey. So tadi saya kata kita akan create satu application, bila dia run dia akan tukar perkataan dalam text view tadi. Yang pertama kita perlu tahu apa ID dia. ID bagi text view yang kita nak create tadi. Okey. So kat sini kita boleh check belum ada ID, so boleh bagi satu lah.
So kita letakkan txt 1. txt contoh txt welcome. So nanti kita boleh panggil dengan txt welcome ya. Alright. So yang pertama kita kena create object. So kalau belajar Java, kita perlu create object dulu. So text view. Objek dia adalah text view daripada Android widget ya. Okay. So bila kita guna auto completion yang ada tadi, dia akan automatically import android.widget.textView ya. Ini nama kelas dia lah, text view tadi. Okay, lepas itu kita akan letakkan nama objek tersebut. Ini boleh jadi apa-apalah. Text ke kan, ataupun apa-apa. Okay, kemudian kita initialize dia lah. Okay. Yang pertama kita kena casting dia dulu supaya dia akan initialize dan masukkan ke dalam, dia akan cast ke dalam object text view ya. Okay. So kemudian kita kena find view by ID. Okay. Tadi kita dah set ID. So sekarang kita kena find. Okay. So macam mana nak find? Kita akan gunakan R-file. Okay, apa dia R-file? R-file ni kalau dulu kita boleh tengok dia ada di bahagian generated kat sini lah. Lebih kurang area sini. Tapi sekarang ni dia dah hide kan. R-file ni dia akan simpan semua ID widget-widget yang kita dah create dalam Android Studio ataupun kita ada buat layout. Okay, semua ID dia disimpan dekat sini lah. Okay, so r.id. Kita nak panggil dia by ID. So r.id. Apa nama dia ID tadi? txt welcome. Okay. So kita dah ada objek text view. Nama dia text. T-E-K-S. Okay. So objek text view ni kita perlu panggil method untuk tukar attribute yang ada dalam text view tadi kan. So tadi text, kita panggil objek dia dan kita tekan titik untuk panggil dia punya method So method untuk tukar text dia adalah set text. Okay. Gunakan auto completion ni supaya lebih senang untuk kita type coding. So apa dia yang kita boleh tulis dalam ni, kita terus boleh tulis apa yang kita nak tukar. Okay. Contoh tadi tulis welcome to my new app. Okay, kita tukar dalam bahasa Melayu. Selamat datang. Selamat datang ke aplikasi baru saya. Okay. Terlalu banyak. Alright. So kena tukar jadi double quotation. Alright. So kita tengok rasanya tak ada error. Tadi ada error kan? Ada error. So dia akan automatically created. Okay. So sekarang ni saya akan run dalam saya punya Android device. Saya akan gunakan AVD Pixel API 28. Alright. Kita run. Okay. So bergantung pada kelajuan anda punya PC, Android emulator ni kadang-kadang dia akan makan memori yang besar lah. So kadang-kadang dia akan lambat dan mungkin akan menyebabkan crash. Okay. So ada a few option that you can use. Selain daripada guna emulator, anda juga boleh directly connect to your phone. Okay, boleh terus sambung kepada phone anda. Ataupun ada juga saya biasa gunakan Genymotion. Genymotion ni anda boleh download, type Genymotion, Genymotion, Genymotion. Register di situ dan gunakan personal punya supaya tak perlu bayar. Okay. Kemudian anda boleh download dia punya plugin Okay. Boleh download dia punya plugin
dalam Android Studio supaya dia boleh run dalam Android Studio. Okey, sekiranya anda berjaya, dia akan keluar install successfully. Okey, dalam ni semua okey. Dan anda boleh tengok anda punya apps. Okey. So dia akan tukarlah. Selamat datang ke aplikasi baru saya. Baru saya. Okey. Tapi kalau kat sini kita type welcome to my new app. Maksudnya perkataan ini ditukar semasa runtime. Okey. Okey, seterusnya kita boleh edit lah kita punya apps tadi. Okey. Boleh biarkan saja emulator ni run kalau PC anda tak berat kalau tak lag. Okey. Seterusnya kita akan buat kita akan add beberapa lagi widget Okey. So yang pertama saya nak minta user masukkan nama welcome to my new app. Okey. So sekarang ni saya nak letakkan ini di atas. So kalau anda lihat dia ada constraint dia tu. Dia akan berubah bila kita tarik ke atas dia akan berubah. Okey. Saya letakkan di atas. Okey. Sekarang saya akan letakkan satu lagi text view. Okey, just drag. Okey. Kita drag here and then okey, you boleh bagi nama lah ID dia. Setelah txt instruction ni instruction untuk user masukkan nama. Okey. So itu ID dia. Okey, text dia adalah kita nak user masukkan nama. Please insert your name. Okey. Please insert your name. Okey, susun. Jadi di tengah-tengah. Okey. Okey, seterusnya kita akan letakkan satu teks. Mana letak nama, kita akan pakai plain text lah. So we just drag and drop here. Okay. So you boleh tukar ID dia. Mungkin kita letak ed, edit text, nama, name. Okay. So text dia tak ada text lah kan. Okay. Mungkin kita boleh letakkan hint. Hint ni adalah apa yang kita nak user letakkan dalam ni lah. So kalau name nanti akan buat name lah. Okay, so please insert your name. Nanti user masukkan name, kita akan tekan button. So kita letakkan satu button. Okay, button. Okay, kita boleh bagi btn, bagi nama btn submit, btn shortcut for button. Okay. And then kita boleh katakan submit lah. Alright. Okay, bila klik submit, dia akan paparkan di bawah ni Okay. So, kita tarik text view. Text view ni kita boleh tukar txt view, txt display display. Alright, display. So, saya tak nak any text appear here. So, we just kosongkan dia lah. And nanti kalau nak cari, kita boleh pilih dekat sini lah. Alright. So, sekarang ni dia tidak tersusun. So, we just select all. Select all. And then kita katalah kita alignkan dia secara vertical. Horizontal center. Okay. Okay. Seterusnya, kita perlu setkan dia punya constraint kepada layout tadi. Okay. Sebab kita pakai constraint layout.
setiap widget juga perlu constraint kepada widget-widget yang lain supaya bila kita view nanti dia punya susunan akan sama ya. Okey, kita akan mula dengan widget yang atas sekali. So, untuk mudah kita hanya klik di widget tersebut dan kita tekan tambah. Okey, akan terus automatically create kita punya constraint. Okey. Kalau nak constraint dengan yang bawah, kita terus juga boleh klik tambah ni dan dia akan constraint kepada widget yang bawah. Itu cara paling senang lah. Terus ni kita buat widget yang ni dan kita create bottom constraint. Okay. Yang ini create bottom constraint. Sama juga yang ini create bottom constraint. Okay. Last sekali jangan lupakan txt display ni juga kita perlu create constraint dia. Okay. So bila constraint dah set, nanti tidak akan ada error. Okay. Kalau ada error tu maksudnya masih ada yang belum kita set. Okay. Contohnya yang txt welcome ni kita masih belum horizontally constraint, itu belah kiri dan kanan. So boleh kita buatkan, just click here and click there. Okay. So dia akan constraintkan lah. Okay. So anda juga boleh tukar constraint ni untuk mesh constraint ataupun kita just nak pakai secara kiraan pixel. Okay. Buat masa ni kita pakai cara ini dululah. Okay. Okay. Seterusnya anda terus boleh run lah. Okay. Kita run app tadi. Okay. Okay. Install successfully finish. Dan kita boleh tengok. Kita boleh lihat kita punya apps tadi. Selamat datang ke aplikasi baru saya. Okay. Please insert your name. Okay. Nama dan submit. Okay. So tadi sebab saya dah buat coding, selamat datang ke aplikasi baru. So dia tidak keluar welcome to my new app lah. Alright. Okay. Seterusnya kita akan cuba buat coding. Okay. Yang mana bila user masukkan nama, kita tekan submit, dia akan terus paparkan nama di bawah ini. Okay. So, pergi balik kepada main activity.java. Saya akan delete teks yang saya buat tadi. So, sekarang ni, welcome ni kita dah tak perlu concern. Kita hanya perlu concern nama. Okay. Pastikan ID dia, id name. Okay. Submit button, btn submit. Dan juga last sekali txt display. Ada 3 ni lah yang akan concern. So, masukkan nama dalam id name, tekan submit, okay, akan paparkan di txt display. Oleh itu kita perlu declare ketiga-tiga widget tadi. Okay. Yang pertama sekali id name. Okay. id name. So id name adalah edit text. So kita perlu panggil class edit text. Okay. Klik sini, double klik ataupun enter, dia akan automatically import. Okay, text view tadi baikkan. Okay, edit text. So kita letakkan id name ataupun nama lain lah. Boleh juga. Ini nama yang kita boleh create. So sama juga macam tadi, kita kena ada casting dekat sini supaya apa yang kita panggil tu akan di convert balik kepada object edit text. Okay, so kemudian kita buat find view by id r.id.id name. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua kita perlukan button. So you just type button. Okay, Android widget, enter, dia akan automatically create for us button submit. Okay, sama. Okay, button find view by id r.id.button submit. Okay, seterusnya
kita nak paparkan text view text view display, text view txt display. Okay, text view. Okay, find view by id r.id.txt display. Okay. Okay, yang pertama kita perlu dapatkan apa yang user type di dalam edit text, ed name. Okay, macam mana nak dapatkan? So, kita boleh create satu variable variable string nama equal to apa yang user masukkan lah, ed name. Okay, dot get text, get text dot to string. Okay, convertkan kepada string apa yang user masukkan tadi. Okay. Okay, seterusnya kita akan create button listener. So, setiap button dia ada event. Contohnya klik, double click dan sebagainya. Dan event itu perlu di listen oleh sesuatu supaya kita boleh lakukan sesuatu terhadap event tadi. Okay. So, contohnya btn submit dot set on click listener sebab kita nak klik button tadi kita nak klik. So new onc on click listener. Okay. So dalam ni kita terus boleh paparkan teks yang kita nak display tadi, txt display dot set text, sama macam kita nak buat mula-mula tadilah. Okay. So jadi ada error. So kita tengok apa dia error. Make name final. Okay. So dekat sini sebenarnya kita perlu splitkan declaration dan juga okay, dan juga instantiation ni So kita klik sini split saja. Okay. Sama juga dengan yang ni. Kita nak split juga. Okay. Split. Okay. Sama juga split. Sama juga split So yang ni bila kita split, kita letakkan di atas lah. Okay. Letakkan di luar. Alright. Sama juga yang ni. Okay. Sama juga yang ni. Dan last sekali yang ini. Alright. Okay. Alright, so sekarang kita boleh cuba run Okay, seterusnya bila kita dah run app tadi, kita terus boleh test. Okay, contohnya saya masukkan nama Faizal. Okay. Klik submit. Dia akan keluar Faizal. Okay. So, itu saja. Terima kasih.